Okey, baiklah. Kita dah pergi kepada organ mata. Hari tu kita belajar pasal mata. Okey? Mata betul tak? Betul tak? Belajar Ya, Betul. cikgu. okay, so many structure inside your eye. Banyak struktur-struktur yang ada dalam mata awak. Tapi ada beberapa sahaja yang terlibat dengan mekanisme laluan cahaya. Okay, sebab rangsangan cahaya jadi mata kita mengesan rangsangan yang iaitu cahaya. Dan yang terlibat untuk laluan cahaya tu ataupun mekanisme cahaya masuk cahaya lalu tu saya dah terangkan. Okay, nanti kita akan ulang lah bawah-bawah tu. Okay, lepas tu saya terangkan juga mengenai telinga. Yang melibatkan laluan gelombang apa? Gelombang apa? Bunyi. Gelombang bunyi. Yes, mekanisme pendengaran ni melibatkan struktur-struktur tertentu sahaja laluan gelombang bunyi. So ada dua yang tak terlibat dengan laluan gelombang bunyi iaitu tiub estachio lebih kepada keseimbangan badan dan ini tekanan melibatkan keseimbangan tekanan udara dan salur separuh bulat adalah melibatkan keseimbangan badan. So yang lain tu semua adalah laluan gelombang bunyi. Sampai sini dah hantar ke saraf auditory. Okey, mekanisme mekanisme pendengaran. Okey, seterusnya hari ni saya nak masuk 3 lagi organ deri. Apa dia? 3 lagi organ deria apa? Hidung, Hidung, Yes. lidah, lidah dan kulit. kulit. Ya. So hidung dia Lidah, adalah organ deria bau. bau. So seperti yang sebelum cik kata dalam bau tu ada so many bahan kimia, ada banyak sangat bahan kimia dan oleh kerana banyak sangat bahan kimia means kita punya dalam hidung tu kena ada berjuta-juta, 10 juta sel deria bau ataupun reseptor bau. Okay, yang akan kesan kalau ni bau apa ni? Oh, bau minyak wangi. Minyak wangi tu ada macam-macam jenis bau ataupun bahan kimia. Okay. So fungsi sel. So ni siapa nak baca? Fungsi sel deria bau. So, siapa nak baca? Saya, cikgu. Okay, baca. Sel deria bau amat halus dan diseliputi dengan lapisan mukus. Bahan kimia dalam udara akan melarut dalam lapisan mukus ini dan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf kemudiannya dihantar ke otak untuk ditafsirkan dan seterusnya ditentukan jenis bau. Okay. So mukus ni saya tahu korang semua pernah korek hidung. Ada ke kat sini yang tak pernah korek hidung? Okay. Dia apa lagi ada dalam hidung tu? Dia basah kan? Basah tu means dia mukus lah, lendir. Okay, mukus means lendir. So that dia boleh trap, dia boleh perangkap habuk. Habuk-habuk tu terperangkap dan nanti jadilah kat hidung. Jangan malu-malu lah bila kita belajar sains ni, okay? Okay. So, tapi kat sini dia tak tunjuk ni ha. Okay. So, ni hidung awak. Kat buku teks pun ada. Okay, udara masuk. Dalam udara tu ada habuk-habuk semua. Tapi ada ni sebelum habuk tu ada apa kita namakan? Bulu Hidung. Hidung. Okay, bulu hidung, rambut pada telinga. Okay, dekat telinga ni. Dekat telinga saya lupa nak tunjukkan. Okay, dekat telinga ni sebenarnya dia ada bulu juga. Okay, dia ada bulu untuk dia perangkap habuk-habuk yang besar-besar. Macam kapet lah. Kapet yang ada dekat rumah awak, bulu kan. Dia dibuat daripada benang ataupun bulu. So, dia boleh merangkap habuk-habuk. Betul tak? That's why you vacuum. Betul. Kapet tu pun ada habuk. So yang bulu-bulu ni semua
semua dia boleh memerangkak habuk. Kalau bulu lagi tebal banyaklah habuk yang dapat diperangkak. Sebab tu ada tahi telinga, tahi hidung. Okey. Itu cara nak ingat lah. Senang. Okey, mana tadi ni? Okey, lepas tu udara masuk. Udaranya ada habuk-habuk semua. Lepas tu ada bau, ada bahan kimia pun masuk. Kemudian dia pergi ke ini. Okey, ini kalau kita zoom kan, ini adalah sini rongga hidung. Okay, masuk ke dalam sikit. Dalam sikit tu namanya dia adalah kawasan di mana sel deria. Okay, terdapat reseptor ataupun sel deria. Inilah. Ni semua adalah reseptor ataupun sel deria. Dekat sini mukus. Lendir-lendir tu. Mukus tu kita panggil lendir. Okay. Atas ni semua mukus-mukus dan yang ini sel deria bau. So dia boleh kesan lah ni bau apa, bau minyak wangi ke, bau masakan ke, bau kentut ke kan. Okay, lepas tu dia dah kesan, dia akan hantar ke otak. Saraf akan bawa impuls tu maklumat. Okay, impuls tu maklumat. Okay. Tapi yang akan tafsirkan ni bau apa adalah otak. Tapi mesti yang membawa maklumat tu mesti saraf. Saraf, mesti panjang lah saraf. Okay, awak belajar kan sel saraf panjang kan. Okay, kemudian kita pergi kepada lidah. Okay, lidah. Ni lidah awak. Ada macam warna putih-putih ataupun macam ada putih-putih atas dekat lidah tu. Kalau awak tengok betul-betul gunakan kantor pembesar, awak akan nampak warna putih-putih yang kita namakan papila. Papila. Okay, papila. Dan dia ada dalam papila tu dia ada tunas rasa. Okay, so kita zoomkan. Papila tu kita zoomkan lagi, kita potong dia, kita zoom, kita tengok yang mana kuning-kuning kecil-kecil ni, kita zoomkan, kita besarkan tu, kita nampak rupanya dalam papila tu ada tunas rasa. Okay, cuba kita tengok Okay, ni kan. Okay, dalam dia ada liang. Atas dia ni, liang ni adalah macam lubang. Macam liang rumah, macam lubang, macam laluan. Okay, so rasa ataupun bahan kimia, makanan tadi tu, aiskrim ke, air garam ke, air gula ke, apa saja makanan yang kita makan tu akan masuk melalui liang ini. Kemudian dia akan pergi ke reseptor rasa. Reseptor rasa ni akan kesan ni akan kesan mengesan mengesan bahan kimia tersebut. Okay, makanan bahan kimia. Lepas tu dia pun akan menghasilkan impuls dan impuls tu akan dibawa oleh saraf pergi ke otak. Okay. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay. Yang penting papila dekat lidah Jangan pula nanti cikgu tanya papila, awak katakan, saya tanya mana papila, awak tunjuk dekat dalam telinga awak. Betul boom saya bantu. Papila kat lidah. Okay. Okay, struktur lidah. Inilah struktur lidah awak. Lidah, siapa nak baca ni? Saya cikgu. Okay, Rosa. Lidah ialah organ deria rasa. Terdapat bintil kecil yang dikenali sebagai papila pada permukaan lidah. Permukaan papila pula dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa. Setiap tunas rasa pula mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. Reseptor rasa ini dapat mengesan 5 jenis rasa asas iaitu manis, masin, masam, pahit dan umami. umami. So ada 5, manis, masin, masam, pahit, umami. Ada 5. 5 apa? 5 jenis Rasa. Belajar sains ni, bukan sains sajalah, semualah. Awak kena faham keyword fakta. Okay, keyword fakta.
Okay, so bila awak faham, bila buat nota tu, tekankan keyword fakta. Contoh macam ni, 5 jenis rasa. Nyatakan 5 jenis rasa. Nah, faham tak? Faham Faham cikgu. cikgu. Keyword keyword fakta tu kena betul-betul faham. So bila buat nota tu tulis betul-betul point form. Okay, lepas tu buatlah peta item. Okay, dikelaskan kepada rasa asas. Oh ini, okay. Sambung. Umami dikelaskan. Sebagai rasa asas kerana terdapat reseptor rasa yang dapat mengesan rasa umami sahaja. Hal ini sama bagi rasa asas yang lain seperti manis, masin, masam dan pahit. Rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat seperti rasa daging dalam sup atau rasa bahan penapaian seperti keju dan cedawan atau mononatrium glutamate, monosodium glutamate, MSG. MSG. Okay, MSG macam Ajinomoto tu rasa lain lah. Nak kata rasa masin pun tak, rasa manis pun tak, dia campur-campur. So itu umami, rasa sedap kan. Rasa sedap tu umami lazat. Okay, lepas tu ni sambung, siapa nak baca pula? Syarmin? Okay, Syarmin baca. Syarmin. Tak Syarmin. Hema baca. Semasa makanan dikunyah, sebahagian atau semua bahagian kimia dalam makanan lazimnya melarut dalam air liur. Bahan kimia terlarut ini akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang dan merangsang reseptor rasa di dalamnya untuk menghasilkan impuls saraf. Impuls saraf ini kemudiannya dihantar ke otak dan ditafsirkan sebagai rasa manis, masam, masin, pahit, umami atau kombinasi rasa asas ini. Okay. Jadi kan bila awak buat nota, awak boleh buat peta alir. So first kali peta alir yang pertama, makanan dikunyah. Okay, makanan dikunyah sebahagian ataupun semua bahan kimia dalam makanan. Okay, first mesti kena ada melarut ni. Bahan kimia mesti melarut dalam air liur. Oh cikgu, kalau air liur tak ada, memang makanan tak boleh larut. Ya. Kalau makanan tak boleh larut, macam mana tunas rasa dekat lidah nak melarut, nak meresap pergi ke ni kan bahan kimia ni yang terlarut ni dia akan resap. Tahu tak meresap? Tahu tak meresap? Macam sponge resap air tu kan? Dekat Menyerap. ada liang-liang kan, dekat sponge ada liang, ada lubang-lubang macam tu lah. So mesti makanan tu larut dalam air liur. Tu ayat pertama awak. Yang kedua, bahan kimia yang terlarut tadi mesti meresap ke dalam tunas rasa melalui liang. Okay, ni yang kedua. Yang ketiga, akan merangsang reseptor rasa. Yang keempat, impas saraf akan terhasil. Okay, impas saraf tu kemudian yang kelima akan dibawa ke otak, akan dihantar ke otak. So yang keenam, otak akan tafsirkan apa impas saraf tu bawa. Okay, akan tafsirkan rasa manis atau masin atau masam atau pahit atau umami atau kombinasi. Kombinasi ni campur lah. Masin ada, masam ada. Kan campur. Yang sedap tu bila sesuatu kan macam cikgu kan mak kan. Jadi kalau kita nak masak sesuatu benda yang sedap, kita kena kombinasi semua. Ada rasa masam, masin, pedas, pahit sikit memang sedap. Kalau semua ni bergabung memang sedap. Okay, faham? Faham cikgu? Cikgu. Okay. Last kali organ kulit. Kulit. Okay, ini adalah organ kulit awak. Kulit satu badan lah kan? Ada ke orang tak ada kulit satu badan kat mana-mana? Okay, kalau kita tengok gambar kat sini, dah kita baca dulu lah. Okay, kulit. Okay, siapa nak baca kulit ni? Alif Iskandar? Alif Iskandar? Ada? Yang tak buka kamera. Okay, siapa-siapa je lah baca. Cepat.
Kulit Pra. ialah organ deria yang paling besar dalam badan manusia. Kulit manusia terdiri daripada lapisan nipis di bahagian luar yang dikenali sebagai epidermis dan lapisan dalam yang dikenali sebagai dermis. Okay. So, kulit ada dua lapisan. Tengok kat sini. Okay, kulit ada dua lapisan. Kalau siapa yang ada 3 lapisan tu bukan manusia lah, kulit orang lain. Okay, kena ada 2 je. Okay, iaitu epidermis yang bahagian atas ni sini epidermis, dan yang tebal sikit ni adalah dermis. Bawah dermis tu barulah lapisan lemak. Lemak dia warna kuning bulat-bulat ni, kalau boleh kita nak pecahkan lapisan lemak ni lah, barulah nampak kurus sikit macam cikgu. Cikgu tak kurus, cikgu banyak lemak. Okay, Supra mesti banyak lemak jahat cikgu. Okay. Okay, kulit. Ni. Okay, sambung. Kulit mempunyai 5 jenis reseptor yang mengesan rangsangan yang berbeza pada kedudukan yang berbeza. Reseptor kesan rangsangan. Tugas reseptor kesan rangsangan. Okay. So kulit dia kesan rangsangan apa? So agak-agak awak lah, apa yang kulit kesan? Kulit kesan apa? Sweat, Kesan apa? sweaty. Kulit dia kesan apa? Saya sentuh. Saya belah-belah. Sentuh? Sentuhan. Sentuhan. Kulit kesan sentuhan. Kemudian saya sejuk lah sekarang, pasang aircon. So kulit kesan apa? Suhu. Suhu panas, suhu sejuk. Lepas tu cuba awak ambil pen. Cuba tekan dekat kulit. Pen yang bahagian tajam tu ke jarum tu, cuba tekan. Sakit tak? Okay. Dia boleh kesan sakit. Okay, kesakitan ataupun tekanan. So ada 5. Okay, ada 5. Kita tengok kat sini ada 5 reseptor. Okay, 5 reseptor yang ada pada kulit. So yang pertama. Okay, yang pertama sentuhan dulu. Sentuh dulu. Mana sentuhan? Okay, sentuhan. So bila sentuhan mestilah ada kesan sentuhan. Okay, so kita tengok. Kalau logiknya, kalau reseptor sentuhan ni dia tak adalah duduk dekat belah bawah-bawah ni. Dia duduk kat atas je, dekat dengan epidermis. Tapi masih lagi di kawasan dermis. Cuma dia dekat bawah epidermis lah, dekat bahagian bawah sikit epidermis tu. So ini adalah sentuhan, reseptor sentuhan. Bentuk dia tu. Okay, bentuk dia lain sikit. Macam coil, banyak coil kan. Okay, tebal pula sebenarnya ni. Sebab saya ada zoom. Oh ni dia coil. So dia sentuhan. Okay, so yang paling banyak reseptor sentuhan macam awak kan pegang sikit. Dekat mana yang awak selalu geli? Kalau pegang sikit geli, maksudnya kat situ banyak reseptor sentuhan. Okay. Dan epidermis dia ni nipis. Bila epidermis dia ni nipis, senang sentuh sikit dah terus kena reseptor sentuhan. Itu pun merupakan faktor di mana so bahagian, cuba detect mana bahagian awak geli. Dekat leher kan, macam saya kat leher, lagi kat mana? Kat mana awak geli lagi? Macam saya kat leher lah, awak tak tahu lah kat mana. Saya geli kat leher saya. Kalau orang pegang. Kat mana kan awak tengok. So dia ada 2 faktor lah. Yang pertama epidermis ni nipis. Okay, yang kedua reseptor sentuhan ni banyak. Okay, bila reseptor sentuhan ni banyak reseptor sentuhan yang nak mengesan sentuhan, jadi cepatlah dia rasa geli tu. Okay, faham? Faham cikgu. Faham okay. Faham cikgu. Lepas tu kita pergi pula kepada reseptor yang mengesan panas dan sejuk. Okay, ada 2. Satu yang mengesan panas,
satu yang mengesan sejuk. So reseptor sejuk, reseptor haba. So ingat satu sentuhan, satu lagi mengenai suhu. Okay, awak bila nak ingat tu, awak kaitkan dengan diri awak. Kita cara kita nak hafal ni, kita tengok diri kita sendiri. Kita cuba, oh sejuk, siapa yang detect sejuk ni? Oh reseptor sejuk. Panas lah, siapa yang detect panas ni? Oh reseptor panas. Macam tu kena sembang dengan diri sendiri untuk kita ingat. Sebab this one is biology. Biology is something you kena memorize. Macam doktor memang kena, siapa nak jadi doktor memang kena fokus biologi lah. Nanti kan doktor potong salah tempat kalau dia tak hafal kan. So memang doktor kena memorize banyak lah. Tapi ada cara memorize. Reseptor yang seterusnya sakit. Sakit. Okay, tekan sikit sakit. Sakit ni punya ni lah. Macam kalau kita terpotong kulit kita dengan pisau, kita letak pisau terpotong, oh sakit. Sebab tu dia duduk dekat epidermis. Okay, reseptor sakit ni dia duduk bahagian atas. Sebab bila terpotong mestilah guna pisau kan. Okay, terpotong dengan pisau ke ataupun apa-apa saja benda tajam, terpotong, reseptor sakit ni akan mengesan rangsangan yang menyebabkan kulit berasa sakit. Kalau kulit tu rasa sakit sikit, reseptor sakit lah punya kerja. Okay, maksudnya apa? Kalau awak ni orang awak terpotong. Ada satu cerita Korea saya tengok, cerita dia tu ada satu jenis penyakit di mana dia potong tangan dia pun dia tak rasa sakit. Apa tak doktor tu? Okay. Dia potong tangan dia pun dia tak rasa sakit. Maksudnya dia punya reseptor sakit dia tu tidak berfungsi. Ada masalah pada reseptor sakit dia. Faham? Faham cikgu. Kalau dia tak boleh mengesan panas, mengesan sejuk, sebab doktor ni, cerita Korea tu kan, doktor tu dia memang dia ada masalah, reseptor sakit dia tak function, reseptor sejuk, panas dia tak function. So bila reseptor panas, sejuk tak function, dia tak boleh detect sejuk, tak boleh detect panas. Dia tak tahu yang badan dia demam. Nampak tak? Cikgu layan je sebab kadang-kadang drama Korea ni bagi info kita boleh belajar budaya luar. Tapi tengok yang elok-elok lah, jangan tengok yang. Cikgu, jom kita join sama-sama tengok drama Korea cikgu. Oh, cikgu. Boleh. Cikgu yang tengah cikgu Hidayah sekarang business proposal. Tapi dia sebab dia mingguan kan. Okay. Dah? Faham tak maksud cikgu ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Dia tak ada, dia ada masalah pada reseptor sakit, reseptor sejuk, reseptor haba. Sebab tu doktor tu dia tak boleh detect bila dia demam ke, cuaca sejuk ke, dia potong tangan ke, dia terpotong tangan, dia tak sedar, dia terpijak ada terpijak paku ke, apa saja yang berlaku pada diri dia tak sedar. Sebab dia punya reseptor pada kulit dia tak function. Dia ada satu jenis penyakit. Dalam dunia ni ada beberapa orang je yang kena penyakit macam ni. Memang lahir-lahir dah reseptor dia pun bermasalah. Sebab tu bila kita tengok cerita Korea tu, dia bukan cerita Korea je lah, cerita komputer ke apa, kita belajar dia punya fakta. Dia punya fakta sains kat situ. Okay, faham tak? Okay? Faham cikgu. Kita ada reseptor tekanan. Logiknya reseptor tekanan ni duduk di bawah sekali. Okay, sebab kita kena tekan baru dia rasa. Reseptor tekanan tu boleh detect. Kalau kita tak tekan, cuba tekan dalam-dalam, rasa tak reseptor tekanan tu? Mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit. So tekanan biasanya dia punya force, dia punya daya tu kena tinggi. So barulah reseptor tekanan tu boleh detect, boleh ada daya, ada tekanan. Logik, nampak? Semua didesainkan logik je. Okey, faham? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, lepas tu saraf. Okey, semua reseptor ni memang akan dihubungkan dengan saraf. So lepas tu dibawa pergi ke mana? Saraf akan bawa impas pergi mana? Otak. Otak, yes. Tak akan saksikan. Okey, ni kulit tadi dah baca. Okey, ni. Apabila reseptor
Apabila reseptor pada kulit dirangsang, impas saraf dihasilkan lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan. Menghasilkan gerak balas yang sesuai. Kalau sejuk kita ambil apa? Kalau sejuk sangat kita pergi. Kita apa? Apa cikgu? Tak, saya tak faham soalan cikgu. Yelah, kalau otak kita tafsirkan, oh ni tengah sejuk sekarang ni. Sebab kita punya reseptor sejuk dapat detect, reseptor sejuk dia dapat kesan keadaan ataupun suhu sejuk di sekeliling awak. Contohnya aircon terlampau sejuk. Contohlah dalam bilik awak tu aircon sejuk. Jadi hantar pergi, dia dah kesan, reseptor sejuk ni dah kesan. Lepas tu dia pun hantarlah maklumat tu pergi ke saraf, dia akan menghasilkan impuls tu akan dihantar oleh saraf pergi ke otak. Okay. Ni reseptor yang menghasilkan impuls reseptor tu kesan sejuk, lepas tu dia pun akan menghasilkan impuls ataupun maklumat sejuk tu, kemudian dia akan hantar pergi ke otak. So otak tak say, sejuk. Sejuk. Lepas tu otak kita ni dia adalah satu sistem kawalan gerak balas, mengawal gerak balas, terkawal tu luar kawal. Ya. Terkawal tu luar kawal. Terkawal. Terkawal. Jadi bila dah sejuk, otak dah dapat maklumat sejuk lah. So otak nak fikir nak buat apa? Otak nak buat apa? Ambil blanket. Otak akan hantar, akan fikir, kita pun fikirlah, sejuk lah. Sejuk lah. So, lepas tu kita pun, otak pun hantar. Okay, kita pun cakap, nak ambil selimut lah. Okay, kalau nak ambil selimut. Ataupun kalau macam saya akan tutup aircon. Bangun tutup aircon. Kalau macam awak malas nak bangun, awak tariklah selimut. Jadi, dia akan hantar pergi ke otak tangan. Otak tangan tu yang akan bergerak balas untuk tarik selimut ke, nak bangun, nak tutup aircon ke, faham tak? Faham ke tak? Faham cikgu. Faham. Okay, itulah. Okay. Setakat ni ada apa nak tanya? Tak ada cikgu. Gerak balas yang sesuai. Nak tutup aircon ke, nak tarik selimut ke. Okay. Ini mekanisme pendengaran yang cikgu terangkan semalam. So warna biru tu adalah arah aliran bunyi. Gelombang bunyi akan melalui kuping telinga, salur telinga, gegendang telinga, osikal, jendela bujur, koklea, saraf auditori dan akhir sekali otak. So ada 8 organ, kita panggil organ 8 organ yang terlibat. 8 organ kecil-kecil lah yang ada dalam telinga yang terlibat dalam mekanisme pendengaran. Ini awak memang kena salin. Fahamkan dan salin. Fungsi yang warna kuning tu pun kena. Kalau boleh tulis tangan supaya awak faham. Hafal. Yang baru masuk ni saya tak ambil nama lagi lah. Nanti kena ambil nama balik. Okay. Ni pun saya dah terang. Okay, kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Ni yang cikgu cakap tadi. Kulit yang sensitif. Kat tangan kita agak peka juga sebab tu kat tangan kita ni nipis je. Dia punya epidermis dia. So kita sentuh, kita alert. Kita boleh tahu ni apa. Kita kan pegang. Kita apa tu pakai, kita tutup mata. Gelap kan? Gelap blackout. Lepas tu kita pegang, agak-agak ni rasa apa. So tangan awak yang pegang. Bukan awak punya bontot tu yang pegang. Kalau bontot tak boleh nak rasa, mungkin bontot tu tebal kan. Lemak banyak. Faham tak maksud cikgu? Tangan. Okay. Kepekaan kulit terhadap rangsangan bergantung pada bilangan reseptor. Ini yang cikgu sebut tadi. Bilangan reseptor ataupun ketebalan epidermis. Okay. Lagi banyak reseptor sentuhan kat kawasan tu, lagilah peka, sensitif. Lagi banyak, lagi nipis, epidermis dia lagi nipis, lagilah sensitif. 2 je faktor dia. Okay, ingat 2 faktor. Kaitkanlah dengan badan awak supaya awak boleh ingat.
contohnya kawasan yang peka, sensitif macam Hema, dekat mana Hema? Dekat hall cikgu. Dekat hall. Bukan. Badan bisa. Badan kulit awak dekat bahagian mana yang paling sensitif? Leher ke, tapak kaki ke, lutut ke, Saya sudah faham. tangan ke, mana yang paling sensitif bahagian badan awak? Awak cari sendiri. Okay, lepas tu awak pegang. Kalau geli tu maksudnya dia sangat sensitif. Kalau pegang dah rasa sensitif, tapi kalau macam mana bahagian yang kurang sensitif agak-agak awak? Saya pun tak tahu cikgu. Saya tak ada. Bahagian epidermis yang tebal kat mana? Tapak kaki kan? Ya cikgu. Tapak kaki tu kurang sensitif, kurang peka sebab epidermis dia tebal. Faham? Okay. Okay, contoh hujung jari sangat peka terhadap sentuhan kerana di hujung jari terdapat bilangan reseptor sentuhan yang banyak dan epidermis yang nipis. Lidah, hidung, bibir sangat peka terhadap sentuhan. Okey, siku, tapak kaki, belakang badan dia kurang peka sebab dia tebal, epidermis dia tebal dan dia kurang reseptor. Reseptor sentuhan dia kurang. Okay, ni kawasan pada lidah so cara nak hafal ada lima apa cikgu kata tadi? 5 jenis Rasa asas. rasa asas. So cara nak hafal yang pertama manis. Kita ingat aiskrim. Aiskrim kalau awak jilat aiskrim, awak jilat bahagian mana? Depan kan? Depan sekali. Depan cikgu. Inilah manis sebab itulah kita jilat bahagian depan ni sebab manis. Itu aiskrim kan manis. Ingat aiskrim. Kemudian kalau ubat kita letak dekat belakang sini. Sebab ubat tu pahit. Saya kalau makan ubat saya letak kat belakang tu. Okay? Faham tak? Pahit. Kemudian kita suka rasa masin dulu ke rasa masam? Masin. Masin dulu kena ada dalam makan kita. Masam tu tak ada pun tak apa. Yang penting makanan kita kena ada rasa masin. Maksudnya tak tawar lah. Tak tawar. Faham? So sini adalah kawasan yang detect masin. Okay, dan belakang sikit ni masam. Dia semua ikut priority. So first manis, yang kedua masin, yang ketiga belakang sikit masam dan yang paling tak sedap ialah pahit. Dan umami, rasa lazat kat tengah. Betul lah. Makan banyak diletak kat tengah sini. Yang kombinasi rasa asas kan umami, 5. Okay, hafal. So, sebab dia suruh label kan, so awak kena hafal. Okay. Siapa nak baca ni? Mercy baca. Semua kawasan pada lidah adalah peka terhadap kelima-lima rasa. Akan tetapi, kawasan yang berbeza pada lidah mempunyai kepekaan yang berlainan terhadap rasa tertentu. Contohnya, kawasan hadapan lidah lebih peka kepada rasa manis, manakala bahagian tepi lidah lebih peka kepada rasa masam dan masin. Kawasan di bahagian belakang lidah lebih peka kepada rasa pahit. Kawasan di bahagian tengah lidah pula lebih peka kepada rasa umami. Okay, faham Okay, sekarang kita pergi kepada had deria penglihatan. Had ni batasan. Batasan ataupun kita boleh tengok sampai mana je. Jauh mana, sampai terang mana, gelap mana. Okay, faham tak? Had batasan kita. Kita boleh lihat sampai mana. Okay. Siapa nak baca? Natasha Fong baca. Had derita pelihatan ialah had keupayaan mata untuk melihat objek. Kita tidak dapat melihat objek yang terlalu kecil seperti mikroorganisme maupun objek yang terlalu jauh seperti planet Mushtari. Had deria pelihatan termasuk ilusi optik dan titik buta. Okay, so had ni keupayaan mata. Kita boleh ke tengok virus COVID-19?
Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia sangat mikro. Mikro ni Organisme. mikro Kecil. adalah haiwan yang sangat mikro lah. Kita hanya boleh tengok guna apa? Mikroskop. Mikroskop. Sebab tu namanya mikroskop. Skop tu alat untuk mengesan. Yang ada skop, perkataan skop macam teleskop, mikroskop, stetoskop. Skop tu pengesan, alat pengesan. Okey, mikro alat objek-objek yang mikro. Okey. Kemudian kalau untuk tengok objek yang jauh, planet-planet, kita guna teleskop. Teleskop. Okay. Had deri penglihatan termasuklah ilusi optik dan titik buta. So apa itu ilusi optik? Okey, saya nak awak tengok ni ada dalam buku teks awak. Okey. Cuba tengok yang sebelah kiri sekali ni. Okey. Apa ni? Siapa yang paling panjang? PQ ke RS? PQ. Siapa kata PQ paling panjang? RS. Angkat tangan. RS. Siapa kata PQ paling panjang dulu? Angkat tangan. Cikgu. Ya, Irfan kata. Okey, Sunwaini kata PQ paling panjang. Okey, ada lagi tak? Siapa lagi? Actually dua-dua garisan tu sama panjang. Iman dah bocor rahsia lah Iman ni. Rahsia kelakar. Oops. Sorry. Alah. Ya, actually dua-dua ni sama panjang. Okay, kita tengok kat sini. Dia sama panjang. Cuma apa? Ini kan, okay, dia sama panjang. Cuma yang ini yang mengkonfuskan kita, menyebabkan kita kata PQ ni lebih panjang. Okay, cuba tengok garisan mana lebih panjang. Okay, B. Kelompok bulatan di tengah manakah lebih besar? Okey, di tengah mana yang lebih besar? X ke Y? Nah, siapa kata Y lebih besar angkat tangan? Tapi diorang dah tahu ya. Oh, Rasulullah ni kata Y lebih besar. Okey. Ada lagi tak? Siapa cakap lagi? Cikgu saya tak naklah bagi tahu. Ada tak? Yang cakap X lebih besar? Ada tak? X lebih besar? Tak ada. Sebenarnya dia sama Besar. sebab yang confuskan dia adalah objek di Sekitaran. sekeliling. Sekitaran dia tu yang menyebabkan dia nampak kecil. Okay. So kalau awak pernah pergi rumah yang dalam bilik itu, kalau kita duduk kat satu side, orang tu nampak kecil. Dalam satu bilik, nanti saya tengok kalau ada kat internet, saya google. Kita duduk satu bilik tapi oleh kerana dia punya cat ataupun dia punya objek yang ada kat sekeliling dia menyebabkan ilusi optik ni berlaku di mana kawan awak duduk kat satu side bilik tu nampak kecil dan awak duduk kat satu side awak nampak macam gegasi. Tapi actually sama je, awak punya besar tu sama asal, cuma ini kita panggil ilusi optik. Mata kita ditipu. Ni apa soalan dia? Adakah sisi segi empat sama itu lurus atau melengkung? Awak tengok ni. Ni sisi ni lurus ke melengkung? Lurus. Okay. Kita nampak macam lurus tapi kejap-kejap nampak macam Melengkung. kejap kita nampak macam melengkung. Okay. Sebab keliling dia tu adalah bulatan. Bulatan. Okay. Bulatan. So what is ilusi optik? Okay. So siapa nak baca? Sunwani nak baca? Boleh cikgu. Okay, baca. Ilusi optik berlaku apabila objek yang dilihat berbeza daripada keadaan sebenar. Ilusi optik berlaku disebabkan oleh otak tidak dapat mentafsir dengan tepat objek yang dilihat oleh mata kerana gangguan di sekitar objek. Gangguan di sekitar objek. Nampak? Ilusi optik, otak kita tak boleh tafsir. Ni lurus ke lengkung? Ni besar ke kecil? Okey? Ni panjang ke pendek? Dia tak boleh tafsir dengan tepat. Sebab gangguan di sekitar. Sebab tu ada gangguan di sekitar dia. Macam ni gangguan di sekitar dia apa? Ni lah. Ni gangguan di sekitar dia ni. Okey, kalau kita buat melengkung ke depan, dia jadi panjang. Kita buat masuk ke dalam, dia jadi pendek.
Tapi actually dia sama panjang. Tu gangguan. Ni tanpa gangguan, ini dengan gangguan. Nampak tak gangguan sekitar tu yang boleh. So kalau awak nak reka rumah ke nak reka apa-apa ke, awak boleh buat gangguan ni, jadi mata kita akan nampak objek tu. Faham tak? Itulah. Okey, seterusnya. Ni. Ni contoh ilusi optik lah. Yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri tu. Apa yang awak nampak dalam dia? Apa yang awak nampak pada gambar sebelah kiri tu? Kuda, burung, Kuda. Lagi burung. Lagi Manusia. nampak the whole ni nampak manusia. Lepas tu nampak kuda. Nampak burung. Burung. Ni banyak burung lagi. Okay. Okay. So yang sebelah kanan ni? Segi 4. Segi 4. Okay. Dia garisan ni. Sebenarnya dia garisan selari ke tak selari? Selari. Selari tapi sebab dia susun gangguan kat tepi dia kotak-kotak tu dia selang-seli atas bawah sikit-sikit menyebabkan dia nampak macam membengkok. Itu sebenarnya dia selari. Itu maksudnya. Faham Faham. Gangguan di objek, gangguan sekitar dia lah. Ni. Ni pun sama juga. Okay. Dia ada jambatan. Ni jambatan. Tapi dia nampak macam bot. Jambatan ke bot? So dia otak sukar nak mentafsir dengan tepat. Otak kita sukar untuk mentafsir dengan tepat oleh kerana ada gangguan di sekitar objek. Gangguan di sekitar objek. Macam ni. Sepatutnya nampak muka lelaki ni. Tapi ada gangguan di sekitar objek. So apa benda kan? Okey, bintik buta pula. Okey, bintik buta. Bintik buta kalau kita tengok struktur mata kita ada bintik kuning dan bintik buta. Betul? Betul. Kita tengok mana bintik, nak ingatkan balik je. Ni. Kasih lagi lah. Okay. Okay. So ada dua bintik. Yang pertama yang betul-betul selari dengan kanta mata, we call bintik kuning. Bintik kuning ni lah cahaya perlu jatuh atas bintik kuning. Kalau cahaya tu tak sampai pada bintik kuning, kita tak akan nampak apa objek tu. Apa objek tu? Tak jelas. Macam orang rabun tu sebab tu lah. Sebab cahaya tu dia tak jatuh betul-betul atas bintik kuning. Bintik kuning tu adalah kawasan paling peka. Okay. Sebab dia banyak reseptor, photoreceptor. Okay. Tapi kalau cahaya tu jatuh pada bintik buta, sebab bintik buta tu tidak peka cahaya, dia tak ada photoreceptor. So kalau cahaya tu jatuh dekat bintik buta macam ni, so tak ada fungsi lah. Maksudnya tak ada objek yang boleh dikesan. Sebab tu tak ada photoreceptor. Dia tak boleh kesan cahaya. Bintik buta kawasan yang tak boleh kesan cahaya. Dia tak ada photoreceptor. Faham tak? Faham cikgu. Kita tengok bintik buta tu definisi dia apa? Boleh cakap tak? Ada. Mana bintik buta tu ni? Alamak, dalam buku teks awak ada tak? Siapa boleh snap jap bintik buta punya definisi? Okay. Nanti. Buku surat berapa bintik buta? Cikgu, definisi bintik buta. Snap. Tapi siapa yang guna laptop lah, kalau ada handphone, snap buku teks saya dekat member saya. Snap masuk kat Telegram, saya nak buka. Kita nak tengok definisi bintik buta. Dah? Dah ke belum? Dah. Dah masuk Telegram. Okay. Loading pula.
Ataupun saya Google. Dia lambat tak? Ni anak saya main tablet saya macam game ke sini. Macam anak tonton telefon. Loading lah. Bintik buta. Definasi. Bintik buta. Macam. Kena agak slow. Okay, ni nanti saya share kat awak Boleh salin masuk dalam buku nota. Okay, ilusi optik. Kadang-kala apa yang kita lihat tidak menggambarkan keadaan sebenar. Fenomena ini dipanggil ilusi optik. Contohnya apabila anda berdiri di tengah jalan raya dan pandang jauh ke hadapan, jalan raya itu menjadi semakin sempit. Yelah kan, betul kan? Betul tak? Tengok jalan kat depan tu, tapi sebenarnya sama je dia punya saiz, dia punya lebar dia. Sebenarnya kelebaran jalan raya itu sama. Okay. Bintik buta merupakan titik keluar gantian saraf daripada bola mata. Tiada sebarang fotoreseptor. Apabila imej jatuh pada bintik ini, tiada impas saraf yang dihantar ke otak. Jadi mata kita tidak dapat melihat objek berkenaan. Kalau ada cahaya jatuh ke, kalau contoh, tapi awak tak belajar lagi. Kalau orang belajar kereta, belajar memandu, driving school, selain kita tengok dekat side mirror, dekat tepi kereta tu ada side mirror kan. Dekat pintu luar ada side mirror. Ya, cikgu. Okay, selain kita tengok kereta dekat side mirror, selain kita tengok kereta dekat side mirror, kita juga disuruh untuk melihat ke kanan. Kita jangan bergantung pada side mirror tu saja. Sebab kadang-kadang imej kereta kat sebelah kita tu dia jatuh pada bintik buta. Jadi dalam cermin tak nampak imej kereta tapi sebenarnya dia ada. Faham tak maksud cikgu? Sebab tu bila belajar memandu, selain tengok side mirror, kena tengok juga ke kanan. Sebab takut imej kereta tu jatuh pada titik bintik buta, so kita tak nampak dekat cermin. Okay. Ini satu. Elakkan titik buta. Titik buta ni dekat kereta, lori lagi besar titik buta dia. Elakkan titik buta. Lori mempunyai titik buta yang sangat besar. Saya tahu awak tak nampak ni, tak apa jelaskan. Sebab besar, saiz dia besar. So, kita tengok yang Hema tu share tadi. Dah keluar belum? Okey. Alamak, dia kena pusing. Macam mana nak pusing lah. Alamak. Dia nak kena pusing ni. Macam mana pusing? Pusing. Nak pusing dia ni. Tak boleh pusing. Cikgu kena pergi galeri ke? Cikgu tak bisa. Kena pergi galeri. Itulah nak ikut galeri tu kat mana ni pula galeri ni. Tak apalah, dah faham kan? Dah faham tak tadi tu? Dah faham tak bintik buta tu? Buku teks muka surat 25. Okey, muka surat 25 tu. Awak boleh buat aktiviti tu lah. Saja bintik buta. Okey, mengapakah imej yang jatuh pada bintik buta tidak dapat lihat? Kita lazimnya tidak sedar akan kehadiran bintik buta dalam mata kerana imej bagi objek yang sama tidak mungkin jatuh pada kedua-dua bintik buta mata secara serentak. Jalankan. Okey. So aktiviti ni nanti kita jalankan masa dah kita jumpa ataupun awak boleh buat dekat rumah. Nanti terangkan kat cikgu. Tak boleh juga. Dia macam pusing tu Hema. Tak apa. Cikgu saya boleh sekejap sekejap.
Dia ada aktiviti tu pun. Okay. Nampak ke? Kita tap muka surat 25. Boleh nampak ke ni? Okay, awak boleh buat aktiviti ni. Nampak ni. Arahan, pegang buku ini dengan tangan kanan dan luruskan tangan anda. Awak pegang macam tu. Okay, ni buku. Awak pegang, luruskan tangan kanan awak tu. Okay, tutup mata kiri. Okay, buat macam tu kan. Buat macam tu. Lepas tu tutup mata kiri dan lihat kucing. Okay. Okay, lihat kucing dalam Rajah 1.22. Maksudnya awak kena pegang buku teks awak sebab awak kena tengok kucing dengan burung sekarang ni yang ada dekat Rajah 1.22 ni. Faham tak? Okay. Faham Awak cik. kena pegang buku teks ni, kemudian awak lihat kucing dengan burung. Okay. Tutup mata kiri, lihat kucing. Okay, cuba tutup mata kiri, lihat kucing tu. Dengan mata kanan. Lah, kita tutup mata kiri, mesti kita lihat dengan mata kanan kan? Okay. Gerak buku ini secara perlahan-lahan ke arah mata anda. Awak gerak buku tu perlahan-lahan. Adakah burung itu hilang daripada penglihatan anda pada suatu kedudukan yang tertentu? Ada, mula-mula nampak burung tu, tapi lama-lama awak tak nampak dah burung tu, betul tak? Betul. Ya, cikgu. Burung tu sudah, bila tak nampak burung tu, maksudnya burung tu sudah masuk ke kawasan titik buta. Dia sudah berada di kawasan titik buta mata kita. Sebab tu kita tak nampak imej burung tu. Faham? Faham cikgu. Okay, gambar foto menunjukkan pelbagai alat. Okay, so kita back balik. Balik tadi tu. Okay, ni. Okay, yang ini. Jadi macam mana cara untuk kita atasi ilusi optik dan titik buta, okay, dan had penglihatan kita lah. Kalau objek tu kecil sangat, kita guna mikroskop. Okay, mikroskop kita ada mikroskop cahaya, mikroskop elektron. Kalau cahaya tu yang besar-besar pun masih kita boleh nampak lah. Tapi kalau yang halus-halus macam virus apa semua ni, kita kena guna mikroskop elektron. Yang sangat halus lah. Ini mikroskop. Okay, mikroskop cahaya, mikroskop elektron. Kemudian kita boleh guna binokular. Binokular ni pernah tengok kan? Binokular ni. Ya, cikgu. Okay, teropong objek yang jauh. Binokular. Kemudian kita ada X-ray. Okay, mesin sinar X untuk kita tengok tulang-tulang dalam badan sesuatu organisma. Okay. Kita nampak tulang-tulang. Okay, ada. Lepas tu kita ada apa ni? Ni. Ultrasound punya alat, mesin ultra bunyi. Ultra bunyi, yes. Ultrasound kan? Okay. Tu transducer, alat penghantar gelombang bunyi. Okay, dan kita boleh tengok lah dekat skrin tu apa yang ada dalam badan kita. Okay. Sikit lagi, boleh tak? Dah nak habis dah ni. Okay, sikit Boleh, lagi. Okay, ini mata. Saya pakai spek mata semenjak saya darjah 6 kerana saya rabun jauh. Kenapa saya boleh pakai? Yang pertama, faktor genetik, bapa saya pakai spek mata. Yang kedua, masa darjah 6 saya suka membaca novel, buku cerita dalam keadaan gelap. Dalam bilik saya hanya menggunakan lampu di luar bilik saya saja. Mak saya suruh tutup lampu, saya tutup tapi saya baca buku cerita kat dalam bilik. Dia suruh tidur, saya baca buku cerita tu. Dua faktor, kurang cahaya. Satu lagi sekarang ni awak suka tengok handphone. Mak suruh tidur, awak tengok handphone. Handphone tu maksudnya awak terdedah kepada terlampau banyak cahaya. Okay, cahaya biru. So, tak bagus juga. Okay, so kecacatan penglihatan ni kita ada rabun jauh. Kita ada rabun jauh. Yang pertama. So saya ni catat lah. Saya catat sebab saya rabun jauh. Okay. Yang kedua kita ada rabun dekat.
Sekarang ni pun saya dah umur 40-an, saya dah ada raba dekat sikit. Raba jauh ada, raba dekat ada. Yang ketiga kita ada astigmatisma. Saya pun ada astigmatisma iaitu silau. Okey, kadang-kadang orang yang buat spek mata tu kata silau, tapi istilah saintifik dia tu astigmatism. Okey. Lepas tu kita ada lagi tak? Tak ada. Dia bagi 3 tu saja. So dalam buku tak ada lagi. Okay, tak apa. Kita tengok raba jauh dulu. Okey. Ini menyebabkan raba jauh. Nampak tak cikgu tengok? Cahaya tu, raba jauh tu, cahaya tu dekat sini. Dia sepatutnya sampai dekat sini, tapi tak dia sampai dekat sini. Dia cahaya tu fokus dekat depan retina. Okey, depan retina dekat sini. Faham tak? Dekat depan retina. Depan retina. Faham cikgu. Okay, depan retina. Sebab apa dia boleh duduk depan retina? Sebab kita punya kanta mata ni tebal. So bila tebal, awak bayangkan kalau macam awak guna kanta pembesar kan. Kanta pembesar tu tebal. So dia akan fokus pendek. Ni kita panggil fokus pendek. Okay. So, fokus dia akan menumpu tu pendek. Dia akan fokus cahaya tu pendek lah. Maksudnya duduk di depan retina. Tapi kalau rabun dekat, rabun dekat, sebab kanta mata ni nipis, so dia akan fokus jauh, iaitu di belakang retina. Dua-dua ni kita tak nak. Kita nak dia betul-betul jatuh dekat retina. Faham tak? Faham, Dia jatuh cikgu. cahaya tu patutnya dekat retina. Tapi rabun dekat ni maksudnya dia fokus jauh. Okay. Sebab tu istilah untuk rabun dekat long sighted. Okay, fokus jauh. Okay, rabun jauh dia short sighted. Dia fokus dekat Okay, sebab dia cacat, kanta mata dia ni tebal. Okay. Lagi selain daripada kanta mata tebal, dia juga disebabkan oleh berbola mata tu terlalu panjang. Berbola mata ni. Ni. Berbola mata ni panjang. So sepatutnya dia jatuh kat sini. Sepatutnya dia jatuh dekat sini cahaya ni. Tapi sebab bola mata tu lahir-lahir dah panjang. Ada kan ataupun bukan lahir panjang. Mungkin faktor-faktor apa-apa faktor lah. Dia menyebabkan dia punya berbola mata tu jadi ke belakang. So cahaya tu tak dapat kena retina. So ada 2 faktor. Berbola mata panjang dan kanta mata terlalu tebal. Faham tak? Faham, Yang cikgu. Yang penting dia fokus di depan retina. Okay. Kalau macam rabun dekat, berbola mata pendek. Bila berbola mata pendek, dia akan fokus belakang. Dia terfokus kat bahagian belakang. Okay, boleh faham? 2 faktor ni. Boleh, cikgu. Mungkin lahir-lahir dah jadi macam tu ataupun disebabkan faktor sekitar atau genetik. Okay, so cara untuk nak betulkan, awak kena pakai kanta cekung. Ya, saya pakai kanta cekung. Okey, kanta cekung ni. Ni kita panggil kanta cekung Cekung sebab apa? Dia cekung ke dalam dua cekung, maksudnya 2 kali cekung ke dalam. Kena pakai kata cekung. So kata cekung ni dia akan capahkan cahaya tu. Okay, cahaya yang masuk ni dia akan diverge, capah. So that nanti dia boleh dia akan boleh menumpu lah bila masuk ke kanta mata kita, dia akan fokus pada retina. Pembetulan dia kena pakai kanta cekung. Okay. Untuk rabun dekat pula pembetulan dia kita kena pakai kanta cembung. Okay. So kanta cembung ni dia akan fokuskan cahaya tu sikit. Ni pun lagi dia fokus lagi. Sebab dia asalnya dekat belakang kan. So dia akan pendekkan panjang fokus. So kalau berdekat kena pakai kanta cembung. Okay. Dan kalau astigmatisma ni pula cara betulkan dia, kita tengok punca dia dulu apa itu astigmatisma? Okay, astigmatisma ataupun silau ni, dia melihat kalau silau kan, siapa yang pakai spek kat sini, mesti orang yang cek tu katakan awak keluar malam dekat awak naik kereta, awak nampak lampu tu macam
macam pecah. Lampu jalan tu macam cahaya tu macam pecah, dia tak fokus. Kalau pecah tu maksudnya awak ada astigmatisma ataupun silau. Dia tak rabun macam anak saya tak rabun tapi dia ada silau. Maksudnya dia nampak cahaya tu pecah. Okey, lampu tu pecah macam scattered. Melihat sebagai objek lebih jelas daripada bahagian yang lain. Dia ada yang jelas, ada yang tak jelas. Hal ini disebabkan permukaan lengkungan kornea dan kanta yang tidak sekata. Maksudnya kanta mata dia ni tak sekata. Kanta mata dia ni, dia tak sekata. Dia ada lengkung-lengkung. Dia tak sekata bentuk dia tu. Patutnya dia kena cantik je shape dia tu. Tapi dia tak sekata. Okey? Ataupun kornea tak sekata. So awak boleh uji mata awak guna darjah 1.23. Adakah anda dapat melihat semua garisan dengan sama jelas? Jika tidak, anda mengidap astigmatisma. So ujilah guna buku teks awak. So kanta yang kita gunakan adalah kanta silinder. Soalan tanya kanta apa? Kalau astigmatisma kita guna kanta silinder. Okay, ni bentuk kanta silinder. Okay. Okay. So, yang seterusnya, had deria pendengaran. Kita ada dua je, satu had deria penglihatan, satu lagi had deria pendengaran. Okay, ni orang tua. Had deria pendengaran. Siapa nak baca? Siapa nak baca had deria pendengaran? Okay, Syifra baca. Had deria pendengaran ialah had keupayaan telinga untuk mendengar bunyi. Kita hanya dapat mendengar bunyi yang berfrekuensi antara julat 20 Hz hingga 20,000 Hz. Telinga kita tidak dapat mengesan bunyi yang berfrekuensi di luar daripada julat frekuensi ini. Julat frekuensi pendengaran seorang individu adalah berbeza. Apabila usia seseorang semakin meningkat, julat frekuensi pendengarannya menjadi semakin kecil kerana gegendang telinganya menjadi semakin kurang dan kenyap. Gegendang dia akan vibrate. Every object yang vibrate, it produce frequency. Dia akan ada frekuensi. Frekuensi ni bilangan ayunan dalam masa satu saat. So vibration or oscillation ayunan ni frekuensi lah, akan ada frekuensi. So gegendang telinga awak, mana gegendang telinga? Sini tak ada. Gegendang telinga. Tahu kan gegendang telinga kan? Okay. So ni. So gegendang telinga ni, gegendang telinga ni dia akan vibrate bila terkena gelombang bunyi. Gelombang bunyi tu dia ada bawa tenaga. So daripada udara. Udara tu akan vibrate, akan bergetar. So, udara tu dia akan berayun, bergerak, pergi masuk ke dalam telinga. So kemudian cuping telinga kita akan kumpul gelombang tersebut, salurkan melalui salur telinga, terkena pada gegendang bunyi akan vibrate. So tapi orang tua, because of dia dah tua, so sel dia banyak dah mati, so dia tak elastik lagi, dia dah kurang elastik. That's why orang yang tua-tua ni dia apa cakap kod sikit, saya tak dengar. Ataupun dia salah dengar, dia cakap benda lain kan. Okay. So cara untuk nak betulkan, kita pakai sound processor. Okay. Nampak? Ini orang pekak pun boleh pakai. Okay, dia akan kuatkan vibration tu. Kita baca sikit cara betulkan. Sekejap ya. Mana? Sebelum tu kita pergi kepada mana tadi saya ni. Ni. Ni lah kan. Cara betulkan kecacatan pendengaran. Orang pekak pun pakai benda ni. Gegendang telinga yang pecah ke kurang kenyal. Cikgu, dengar cikgu. Cikgu mute. Tak dengar. Cikgu. I think she also cannot hear.
Cikgu. Eh? Cikgu. Cikgu jangan cakap sorang-sorang cikgu. 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 Jangan cakap sorang-sorang. Cikgu saya dekat sini cikgu. Takkan tak dengar cikgu. Lah, Stop. Kita guna tak stop. Ay, cikgu saya cakap sorang-sorang ke cikgu? cikgu. Alamak. Okey. Cikgu. Cikgu. Cikgu jangan cakap dengan hantu cikgu. Cikgu. Jangan cakap sorang-sorang cikgu. Lah betul-betul tak bagus cikgu ni. Cikgu termute. Tak. Cikgu. Cikgu jangan jadi orang gila cikgu. Kau seorang cikgu. Cikgu. Allah. Cikgu. Cikgu. Ayo. Cikgu mute ke? Oh gitu cikgu. Cakap sorang-sorang cikgu. Cikgu baca cik. Tak baca cik ke? Oh my god. Cikgu. Ah, Okey, cikgu cakap sorang-sorang. Faham? Cikgu stop sharing. oh my god. Bibir gerak tapi kamera tak pandang. Cikgu, cikgu sini. Cikgu open mic. Lambat tangan cikgu. Cikgu. Cikgu tengok slide ke? Tengok so she cannot see us. Cikgu mana Nampak dengar dah cikgu. kalau tutup mic. Cik. Lalia. Tak apa, cikgu cakap dengan orang sebelah dia. Penat. Hai cikgu, cuba lambat sikit cikgu. Cikgu? Lambat sikit cikgu. Cikgu! Cikgu tak nampak mic ke? Mute gila. Cikgu! Cikgu sangkai ni kot. Cikgu. Sabar cikgu menghilang jap. Apa sabarlah. Tak dengar cikgu. Mic open cikgu. Apa cikgu? Hai buka cikgu, hai buka. Cikgu tak nampak, tak dengar kot. Cikgu Oh, buat sikit kejap. Tanya nak gelap. Masa tak dengar cikgu. Tak dengar cikgu. Jangan gelap, berdosa. Okey, jap. Cikgu dah tamat. Cikgu. Kelas hari ni. Bye-bye. Bye. Nanti di-hack je Telegram. Cabut. Cikgu cuba dah buka mic cikgu. Dan Cuba lah. dan terkiri. Bagi yang baru masuk lambat tadi. Sana. Sekejap nak ambil kehadiran. Fetching. Itu 5 ke kejap? Jauh ya Allah. Dia suruh tunggu kejap. Dia nak ambil kehadiran. Pisau 5. Oh, Tasha. Kau jangan panggil nama aku. 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 Kau jangan
Jangan call my name. Cermin. Diamlah kau. Sekejap, Mercy mana Mercy? Hilang. Dia keluar. Dan Kalau kau menghilang. putus dia dah keluar. Dia dah keluar dah. Baru nak ajak dia tengok. Ay, tak boleh beritahu. Dia marah dengan kau. Ada punya. Rumput yang Kalau cakap dua-dua macam ni baik sembang kat WhatsApp. suka hati apa sibuk. Kan? Tak ada tu. Cikgu gelak seorang-seorang. Tak ada tu. Cikgu boleh Cikgu dengar nak kita cakap nak lah. cakap. Cikgu tapi gelak seorang-seorang. Cikgu gelak je lah cikgu. Cikgu gelak je cikgu. Oh. Abah dah tahu. Sabar je lah. Sabar. Kamu lumpur. Sabar. Cikgu nak Cikgu cakap apa? ni tapi Saya tak dengar cikgu. dah mute. Cikgu buka mic. Aina kelas mana? Aina kelas 3 Omega cikgu. 3O. 3O, cikgu. 3O. Tak boleh Ada buka mic. Mic cikgu rosak ke? Sabar dah. Rosak. Beli baru cikgu. Dia beli baru, cikgu. Aduh, hai. Oi, siapa batuk tu, Tasha? Tak payah aku batuk lah. Uish, Tasha marah. Marah apa salah ke? Apa lah kau? Oh, dia tengah makan. Mana ada? Hey guys, kita hari ni makan benda ni. Okay kan? Mak aku tidur, bodoh. Okay. Cikgu, dia cakap saya bodoh cikgu. Cikgu, Dia cakap Memanglah dia cakap kau. mak dia bodoh. cikgu tengok dia cikgu. Aku kata Tasha. Nanti tengok pesanan kat teli. Bye-bye semua. Nanti Bye. tengok. Baik cikgu. Walaupun Bye, tak cikgu. dengar. Terima kasih. Nanti tengok pesanan kat telinga. Bye, cikgu. Tasha.